Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Terima kasih kerana tuan-tuan, puan-puan hadir pada hari ini. Kalau tadi kita faham bahawa ketua kita, ya, Encik Arias, yang begitu prihatin terhadap kita semua pekerja ni, di mana beliau tadi meluahkan kecewanya. Kenapa kita tidak membangunkan Arias Home Decor? Kenapa kita Besok naik gaji. begitu tidak memberi bantuan yang sewajarnya? Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya selaku ketua tuan-tuan dan puan-puan ingin memberikan panduan bagaimana kita melayan pelanggan kita. Kita tahu bahawa Arias Home Decor ni adalah merupakan satu perniagaan yang mementingkan pelanggan. Jadi pada hari ini kita akan sama-sama bertukar fikiran. Bagaimana cara kita melayan pelanggan kita, sama ada melalui telefon ataupun di kaunter. Cik Nadia bertugas di kaunter kan? Bertugas di kaunter. Jadi pelanggan ni bermacam-macam. Pada hari ini saya akan gariskan 4 kategori pelanggan. Pertama sekali ialah bagi yang berhadapan dengan pelanggan dari kalangan warga emas. Tuan-tuan dan puan-puan harus faham, warga emas ni dia tidaklah kuat seperti orang muda. Kadang-kadang beliau datang ke kedai kita, kadang-kadang banyak sangat yang akan ditanya, terutama bahagian kaunter. Kadang-kadang terhege-hege masuk. Saya faham, petugas-petugas di kaunter memang letih. Kadang-kadang ada yang buat lebih masa, ada yang bekerja sejak dari semalam kerana mengejar bayaran lebih masa yang ketua kita tawarkan kepada kita. Tetapi walaupun kita penat, layanan terhadap pelanggan tu perlu diutamakan. Kalau orang tua ni kebiasaannya memerlukan belayan, layanan yang baik, berkata-kata dengan lembut sekali. Gunakan perkataan ataupun sapa mereka dengan nama atau ganti nama yang baik. Kalau macam kita punya penyambut telefon kita, Encik Zam, Encik Zan ni, kalau kita nampak beliau macam beliau lah, beliau bukan tua sangat, tetapi bila masuk tu, janganlah terus kita panggil pakcik, jangan. Kita nak panggil dia, kalau boleh panggil abang. Boleh? Panggil abang. Walaupun dia tua macam mana, panggil abang supaya hatinya berbunga-bunga. Ini bagi pelanggan yang sudah berumur. Kalau perempuan jangan sekali-kali panggil makcik. Cuba panggil kakak. Boleh? Boleh. Ataupun nama lain, kakak. Boleh kan? Begitu juga kalau kita jawab telefon. Ini Sandy selalu jawab telefon. Walaupun bergaduh dengan boyfriend, dengan teman lelaki dekat luar sana, jawab telefon kena lembut. Jangan kasar. Saya faham, tengah hari kadang-kadang pukul 1 kita belum makan lagi, tapi jawab telefon baik-baik. Jawab, terutama orang yang lebih tua ni terlalu tersentuh, cepat tersentuh hatinya bila mendengar suara yang tinggi. Kita minta Cik Zam, kalau Cik Zam dia menyambut telefon, saya memang percaya sebab saya pernah mencuba menghubungi beliau, suara beliau merdu, lembut. Kalau saya tanya, hello, ini Arias Home Decor. Ya, Arias Home Decor, boleh saya bantu? Saya terkejut. Tiba-tiba, oh ini rupanya
Encik Zam. Itu cara menjawab telefon. Baiklah, itu pelanggan yang pertama. Kalau warga emas. Bagaimana pula kategori yang kedua? Kalau remaja. Bagi remaja ni, selera mereka tinggi. Mereka nak segala-galanya nak tahu. Kalau mereka datang ke kaunter, bila bertanya apa barangan yang kita jual, apa barangan yang kita boleh beri kepada mereka, tunjukkanlah katalog. Seperti ketua kita katakan tadi, banyak katalog dekat dinding ni. Tunjukkan kepada mereka. Yang pastinya, unit kaunter perlu mengetahui segala-gala apa barangan yang ada di dalam Arias Home Decor ni. Kalau dia tanya pasal sofa warna merah dekat luar tu, Cik Nadia kena jawab dengan terangkan secara lengkap. Besar dia macam mana, kaki dia macam mana, bila boleh hantar. Begitu juga remaja ni, pelanggan remaja ni semua nak cepat. Bila dia hantar, bila dia membuat pembayaran pada hari ini, sekurang-kurangnya paling lewat esok pagi mesti sampai dekat rumah dia. Boleh? Boleh. Itulah kalau kita buat selalu macam ni, saya percaya ketua kita akan naikkan gaji kita. Hujung bulan ni semua kita boleh dapat bonus. Betul? Betul. Itu janji saya. Itu kalau remaja. Sebab remaja ni selera dia memang besar. Segala-galanya dia nak tahu. Walhal pun beliau tak nak beli pun. Tetapi pelanggan adalah keutamaan kita. Walaupun kita tahu yang masuk tu cuma berselipar jepun saja ataupun berseluar pendek saja, jangan pandang mereka tak ada duit. Mereka masih lagi tetap pelanggan kita. Yang ketiga ni, pelanggan kita yang selalu datang ke tempat kita ni adalah pelanggan yang datang daripada golongan yang berpendidikan tinggi. Golongan berpendidikan tinggi ni, kita harus tahu mereka ni mempunyai ego yang tinggi. Bila ego mereka tinggi, sudah pasti sama ada kaunter, sama ada telefon, cara menjawab perlu bersopan santun. Mereka ni akan membuat penilaian kepada kita semenjak dari perkataan pertama lagi yang keluar dari mulut kita. Dan mereka ini juga akan berlagak. Saya faham. Ini golongan-golongan wanita ni. Apabila ada datin-datin, Puan Sri datang dengan gelang-gelang dia yang tebal-tebal, rantai macam tali kapal, mulalah bisik-bisik. Kalau boleh, elakkan sama sekali. Jangan nampakkan kita berbisik sesama kawan kita apabila mereka masuk. Ini akan mencacatkan Arias Home Decor kita ini. Mereka ini adalah pelanggan utama kita kerana mereka banyak duit. Jadi sasaran kita, kalau boleh, jangan guriskan perasaan mereka walau sedikit pun. Sebab mereka ni bila masuk memang sebab dekat Arias Home Decor ni banyak barang-barang yang cantik, barang-barang yang mahal, memang boleh menarik perhatian. Tetapi semahal mana pun sofa kita, secantik mana pun hiasan kita, kalau layanan kita ni tak baik, habis. Semua pelanggan akan lari. Bila pelanggan lari, bonus kita tak ada. Bila bonus tak ada, perut kita taklah boleh besar macam ketua kita. Itu bergurau ketua. Apa motivasi untuk exercise. Baiklah, yang keempat. Yang terakhir adalah golongan wanita. Wanita ni kebiasaannya mereka ni minat kepada benda-benda yang cantik, warna-warna yang garang. Sudah pastinya sama ada di kaunter ataupun di telefon, kena faham apa yang ada di sekitar
kedai kita ini. Kita perlu tahu harganya secepat mungkin. Kadang-kadang saya perhatikan apabila mereka datang di kaunter, kadang-kadang kaunter pun tak melayan, mereka tarik muka cari kita punya jurujual. Jurujual apabila ditanya berapa harga bunga, pasu bunga dekat luar tu, 10 minit baru datang cari bawa katalog berapa harga. Sepatutnya bagian jurujual ni bila ditanya saja terus jawab berapa ribu tu saja. Bukan banyak sangat pun pasu kita tu. Ada dalam 10 saja pasu besar dekat luar. Tapi saya perhatikan hari itu 10 minit baru katalog datang. Jadi saya minta kepada rakan-rakan saya, pekerja-pekerja di area Somdeco ni, sama-sama kita berganding bahu. Sama-sama kita bekerja keras. Layanan istimewa saya faham. Ada yang bergaduh sesama sendiri, terutama ni kelompok-kelompok perempuan ni. Ada yang cakap-cakap dekat belakang ni. Kalau boleh, kalau gaduh tu biar dekat luar nanti. Tetapi masuk saja di dalam kedai ni, semuanya hendaklah mengukir senyuman yang manis. Ya. Yang kaunter pastikan kalau pakai gincu biar secukup-cukupnya. Yang kena gigi Jangan merah sangat. Sebab kita ni kadang-kadang, perempuan ni kadang-kadang bila tengok gincu merah sangat dekat kaunter, dia akan tarik muka. Sebab dia lebih cantik daripada yang datang. Jadi kalau boleh jangan terlalu tebal ya. Yang telefon, pastikan, saya akan pastikan akan selalu berhubung dengan kaunter telefon ni, macam mana cara mereka menjawab telefon. Ya, baiklah. Hanya setakat di sini saja penerangan saya bagaimana kita nak melayan telefon dan kaunter ni. Di kaunter ni. Jadi saya berharap kepada tuan-tuan dan puan-puan, marilah sama-sama kita berganding bahu, bekerja sama untuk menaikkan mutu perkhidmatan di Arias Home Deco ini, agar Arias Home Deco ini dapat menarik perhatian seberapa banyak pelanggan ke kedai ini. Cukup di sini dahulu. Saya akan sentiasa mendengar keluhan-keluhan ataupun aduan daripada tuan-tuan dan puan-puan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.